Iya ke? Yang tu. Ya. Hmm. Dewa je semua. Nampak je lah. Hmm? Nampak je lah. Assalamualaikum, selamat petang. Hai Nia, apa khabar? Lama tak balik kampung. Hai Juna. Selamat petang semua kawan-kawan. Hari ni jumpa lagi. Hari ni lewat sikit. Ingatkan nak buat kat page tapi tak boleh, tak pandai. Okay. Selamat petang, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hai Nur, Encik Nur. Hari ni dah banyak lah posting you punya testimoni. Terima kasih kita sharing. Hai Alang, terima kasih sudi. Hari ni nak cerita ni je berkenaan dengan dulu saya ni kerap krem kaki bila itulah nak share sebab apa kan. Memang sakit sangat dan bila krem kaki tu. Rupanya banyaklah punca-puncanya kenapa krem kaki tu kita nak share. Waalaikumsalam. No. Terima kasih sudi. Minta tolong share ya ke kawan-kawan datang masuk. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Itulah nak cerita. Hari ni nak cerita sikit je. Simple-simple je apa yang masalah akak sebelum ni yang boleh jumpanya suplemen ni lah. Sebab nak cerita itu je. Puncanya yang akak mencari apa-apa orang kata alternatif lah untuk mencari untuk merawat sebab kaki selalu krem. Bila malam nak buka aircon tak boleh, selalu krem kaki. Kemudian kadang-kadang tengah drive tiba-tiba kaki masih sebelah kan. Kereta auto tak adalah masalah sangat. Guna satu kaki. Kalau kereta manual kan bahaya. Selalu sangat krem kaki sebelah kiri. Dia keras kat betis. Memang selalu sangat krem kaki. Kemudian dia tak sampai ke tapak, daripada pungkor kan sampai ke bawah tu selalu krem. Nanti tiba-tiba rasa kejang, tak boleh nak angkat, tak boleh lipat. Selalu macam tu. Lepas tu bila mungkin semasa kerja banyak sangat kan, salah satu sebabnya otot kita penat. Otot penat tu mungkin sebab kaki tu pun memang saya ni masa sekolah pernah jatuh. Mungkin sebab itulah adalah urat saraf dia tu yang ada masalah. Daripada sekolah dulu pernah jatuh. Dulu masa sekolah lasak sikit, main netball jatuh, tempurung lutut tu lari. Mungkin punca daripada situlah. Waalaikumsalam Siti. Punca daripada situlah mungkin saraf sebelah kiri ni tak berapa baik kan, tak berapa elok. Tu yang bila dah meningkat usia, start daripada umur dah 55 ke atas tu selalu krem. Mula tu sekali, lepas tu makin umur meningkat dia makin kerap kan. Puaslah berurut dengan bidan lah, berurut dengan pergi spa lah, berurut dengan orang kata refleksologi lah, sampai yang siang punya ke apa semua cuba urut tapak kaki semua kan. Tapi dia lega sekejap lah, lepas tu esok dia jadi balik kan. Dia jadi balik dengan minyak angin tu tak kira lah, macam-macam minyak panas, krim panas kan. Semua kita sapu. Bila malamnya mesti sapu pakai stokin baru boleh tidur. Kalau tidak kan tiba-tiba krem. Itulah masalah yang cari produk tu sampailah jumpa dengan si Mary ni. Rupanya bila kita baca antara sebabnya kita selalu krem tu mungkin masa saya kerja
punca awalnya sebab saya jatuh tu lah. Mungkin ada saraf kita yang ada masalah. Lepas tu masa bekerja saya ni memang pakai high heel, kasut tinggi. Memang tak reti pakai slipper, kasut rendah-rendah. Bila pakai rasa tak confident kalau pakai slipper bekerja. Memang kasut tinggi-tinggi. Masa muda sampai 3 inci, 2 inci setengah. Paling rendah pun 2 inci. Memang bawah 2 inci dah tak reti nak pakai. Walaupun kata kerja dan buat program ke apa lari sana sini, memang pakai high heel. Mungkin itu salah satu sebab dia otot kita penat. Penat menanggung badan pun taklah slim sangat kan, berat lah juga. Mungkin menanggung ke badan kita tu dengan saya punya saiz kaki kecil je, saiz 5. Kecil mana mungkin daya tahan dia tu tak kuat nak tahan kita punya kaki tu. Pakai pula high heel. Memang saya tak reti nak pakai slipper masa tu. Sekarang ni dah pencen ni lah sebab doktor kata jangan pakai high heel dah. Sebab kan saraf-saraf kita tu ada masalah kan. Memang pakai kasut tinggi. Mungkin itu salah satu punca lah. Paling tinggi saya pernah pakai 3 inci. Memang itu memang bila rasa pakai kasut tinggi tu kita rasa confident nak buat apa pun, sebab kita kena berucap kat depan dah apa semua kan. Bila pakai kasut rendah tu rasa macam tak confident. Itulah salah satu puncanya, otot kita tu penat. Bila otot penat, tu yang saya suka krem kat betis. Yang tak tahan tu dekat betis tu. Kat betis tu kalau tengah berdiri memang akan jatuh kalau kita tak ada pegang ke berpapah kata, memang dia tiba sakit tak boleh pijak. Siapa yang pernah rasa krem kaki dia kejang lah. Orang kata simpul mengkarung, pada orang cakap simpul mengkarung, simpul biawak, krem kaki, kejang otot. Macam tu lah dia otot tu. Dia bukan urat tu, dia otot betis tu dia jadi keras macam rasa macam nak disimpul-simpul macam tu. Sakit dia tu. Kan. Itulah sakitnya sakit urat tu. Sampai ke tapak kaki tu dia rasalah, sampai ke tapak kaki tu sakit, ujung-ujung jari semua sakit. Rupanya kalau kita dah tengok doktor mencakap mungkin kita badan kita kurang nutrisi, salah satu dia otot masalah lah, sebab kita otot penat sebab bekerja tak duduk diam kan. Lepas tu kurang nutrisi pun salah satu sebab. Lepas tu kita kurang kalsium apa semua pun salah satu sebab juga. Lepas tu dia urat tu asid berlebih pun salah satu sebab juga kan. Bila kita doktor cakap sebab apa, itulah kan. Tu macam kawan kita Nur ni pun memang lebih kurang lah kalau duduk menjahit tu memang urat kita akan krem kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi saya ni memang jenis aktif, memang tak lalu diam. Kalau dalam office tu memang sentiasa lah high heel tu, memang tak reti pakai kasut tu. Bukan kita nak belagak ke apa, tapi memang rasa tak pandai. Bila pakai slipper tu tak campak slipper tu kalau berjalan. Sebab jenis jalan laju kan. Bila jenis jalan laju ni pergi sana sini buat kerja tu kerja ni. Memang pakai kasut tinggi je lah. Semua kawan-kawan pun tahu kan. Memang Kak Aisyah ni memang high heel daripada dulu. Itu salah satu puncanya lah. Lepas tu bila sampai ke anak-anak ni nasihat lah. Tak payahlah kasut tinggi sangat. Kalau pergi pakai yang tumit besar. Ibu dia kata, ibu boleh pakai. Masa kita pun nak juga bergaya. Tapi betul, kalau pakai kasut tinggi tu rasa confident. Kita rasa confident kan. Kita nak bercakap kat depan rasa confident. Kan, tak betul lah. Akhirnya dah tua ni dia tu lah dia merananya. Tapi alhamdulillah sangat-sangat saya bersyukur lah. Cari punya kata penawar. Sebab kita tak boleh kata nak berhenti mencari penawar kan. Sebab dah tak larat dah urut. Kalau rumah tu kata Cik Nur kita lah, dulu sembuh perfume hari-hari. Sekarang ni macam-macam bau ubat urut. Dengan krim panas tu, macam-macam krim panas. Orang kata kalau macam-macam jenis, apa orang kata kena beli dengan ubat kayu putih lah, dengan macam-macam lah kan. Macam-macam jenis ubat orang kata. Dengan krim yang sejuk, krim yang panas, macam-macam. Kan. Tapi itulah bersyukurlah sangat bila akhirnya pada saya dah dekat nak pencen lah. Saya pencen 2019. 2019 sebelum nak pencen tu ada satu program dekat Selangor, kat situlah jumpanya founder kita, founder si Mary Glutacola ni. Hai, Assalamualaikum Cik Abdul Razak, tolong share bila kawan-kawan kita tahu kalau kita dah warga-warga emas ni kan memanglah banyak sakit urat, sakit saraf. Itulah saya nak share dengan produk yang bagus sangat ni, sebab saya sendiri dah alami benda tu. Saya pencen Januari 2019, tapi sebelum tu lah saya jumpa
Puan Siti ni sebelum saya bersara, semasa dalam cuti. Saya cuti tu kita join program tu yang jumpa Puan Siti ni. Lepas tu mula tak percaya juga kan, kata sebaya ni memang susah lah, sebab ubat ni memang kan tak yakinnya tu lah, banyak sangat. Lepas tu kan bila balik baca tengok kata apa salah kita cuba kan. Lepas tu lah saya cuba, sebab bila sakit tu baru ingat ubat. Itulah saya cuba, saya order, makan, alhamdulillah. Sampai hari ni dah hampir kat nak 2 tahun dah saya bersara, tak pernah jadi lagi sakit. Kalau tak lah terjerit-jerit lah kalau malam tengah tidur. Dia selalu jadi kalau kita sejuk. Assalamualaikum Kam. Lepas tu bila kita sejuk, nak orang buka aircon sonok-sonok kan, kita kena, kalau nak buka aircon kena pakai stocking, kena takai selimut tebal-tebal macam tu. Sejuk pun dia jadi. Kemudian kalau masa nak bangun, tiba-tiba nak bangun kan, kita nak buang air tiba-tiba bangun, pun jadi kan. Lepas tu kalau kita nak berkalih kan, nak pusing-pusing, nak terbalik, nak orang kata mengiring sana sini pun dia tiba jadi. Dah tiba kejang tu terjerit-jerit lah sakitnya. Dia tak lama, tapi dia bila kita renggangkan balik, kita straightkan kaki, kita urut-urut sikit, dia okey lah. Tapi masa sakit tu memang sakit sangat. Masa jadi tu rasa sampai meleleh air mata lah, menahan tu. Walaupun dia tak lama, tapi sakit ni terlalu sakit. Kan sama kejang urat, simpul urat, sama lah tu. Sama setengah macam-macam panggilan, simpul biawak lah, simpul mengkarung lah, macam-macam panggilan ni. Lepas tu bila doktor mencakap kalau kita kejang selalu tu, kita ada kurang lah vitamin badan kita. Lepas tu itulah yang kita nak cari tu, kita tambah lah. Mana kita dah tahu kita kurang, doktor pun dah cakap macam tu, memang betul lah kan. Itu sebabnya orang mengandung pun makan suplemen untuk kalsium apa semua, kena hilangkan kejang kaki. Yang mengandung lagi, saya mengandung lagi teruk kejang. Rupanya memang badan kita kurang nutrisi yang mana satu tu. Itulah kata eloknya makan simeri ni. Sebab simeri ni lengkap untuk orang kata ada masalah ulat saraf, masalah sendi lutut, masalah apa-apa yang berkaitan dengan saraf lah. Lutut, sendi ni semua dia berkaitan dengan saraf lah tu. Macam kejang urat ni pun saraf kita pun masalah. Lepas tu kita kurang nutrisi badan kita. Kita kurang nutrisi, kita kurang kalsium, kurang mineral, kurang vitamin. Itu yang jadi kita lemah tu. Kita bila jadi tu memang kita, itulah salah satunya. Kalau apa yang akak selalu buat lah kalau jadi tu, kalau kita tengah duduk ke berdiri sakit, kita rehat dulu. Kita rehat, kita duduk, kita tegakkan kaki kita, tarik ibu jari tu naik atas. Lepas tu pelan-pelan lah buat. Pelan-pelan buat kan, bagi dia berehat dulu. Urat tu jangan paksa. Macam kau paksa takut putus pula urat kan. Kita rehat kan. Lepas tu kalau boleh ambilkan air panas ke, masuk dalam beg panas tu, tekap ke tempat yang terkejang tu, ataupun air batu ke, itu pun boleh membantu sementara sakit sangat tu. Kan. Lepas tu biasanya agak tahu air panas tu dia elok sikit. Air panas, kalau ada krim-krim yang panas kan, tu lega sikit lah. Tapi sekarang sejak dah makan ni dah setahun lebih ni, alhamdulillah lah, syukur sangat. Memang tak pernah jadi sampai sekarang. Duduk aircon daripada, kalau buka aircon daripada maghrib sampai ke subuh pun tak jadi krem. Kalau dulu sejam je buka dah krem dah. Bila duduk kat hotel tu mesti cari orang kata selimut yang tebal-tebal betul. Kalau tak memang krem lah kaki. Itulah seksanya orang krem kaki ni. Siapa yang pernah kena akan tahulah rasa dia macam mana kan. Dah tahu. Tapi itulah, usahalah makanlah simeri ni sebiji sehari, insya-Allah urat saraf kita akan kembali sihat, nutrisi badan kita akan kembali orang kata cukup untuk kehidupan kita seharian, untuk tambahkan tenaga. Kalau kita letih lemah-lemah, makanlah sebiji sehari. Memang bagus lah. Memang semua testimoni, kalau nak tengok testimoni apa pun, PM akak kan, semua ada. Memang bagus sangat. Dia dah lulus KKM, lulus SIRIM, halal JAKIM, tak perlu risau dah. Tak ada apa masalah. Akak dah makan hampir 2 tahun dah, tak ada apa masalah. Sihat ada. Krem kaki tak pernah jadi. Lepas tu banyak lagi lah masalah-masalah yang syukur sangat. Kita cerita satu-satu, nanti habis semua pula kan. Tapi itulah, siapa yang suka kejang
kaki, kejang urat apa semua, rasa kebas-kebas ke tangan kaki, terutama yang dah berumur ni kan, makanlah. Usahakan untuk dapatkan si Mary ni. Cubalah tak rugi cuba. Rasanya macam syukur sangat adanya si Mary ni boleh bantu ramai orang. Memang kata sakit urat saraf ni memang tak payah cerita lah. Kalau dah berumur-umur ni memang itulah utamanya. Sebabnya kan segala-galanya orang kata dalaman kita tu dah lama, dah tua apa semua kan, kita kena orang kata kena top up lah dengan untuk meremajakan balik, bukanlah nak balik muda kan, nak balik janji kita sihat cukup, boleh berjalan, boleh orang kata nak berjalan sana sini, makan angin sana sini kan, seronok kan dengan anak-anak, dengan cucu-cucu berjalan sana sini. Tapi kalau dah sakit urat, sakit sendi, sakit lutut, macam mana nak jalan? Anak-anak pun peras tak dapat bawa kita, kita dah tak bekerja ni lah mereka nak bawa kita sana sini. Tapi kalau dah kita sakit semua, macam mana mereka nak bawa kan? Nak menyusahkan dia orang pula lagi, nak bawa kursi roda lah segala bagai. Simpang lah, minta dengan Allah biarlah kita sihat kan. Sihat boleh beribadat dengan mudah. Betul tu Cik Noh. Nak beribadat kan, yalah apa lagi yang kita dah umur macam ni, nak cari apa lagi, cari yang tu lah, bekal akhirat tu lebih dengan sikit. Tapi kalau dah tak sempurna, nak sakit sana sakit sini, kita memang kena buat juga. Sakit ada cara sakit apa semua kan, tapi sebolehnya kita nak yang sempurna lah. Mayang berdiri, boleh sujud, boleh rokok kan. Ini ramai kawan-kawan tengok pergi kat surau semayang atas kursi, tapi kita nak showkan tu tak berani sangat, nanti korang tak suka kan. Tapi mungkin kawan-kawan ni, kalau ada kawan-kawan kesehara mara yang tak boleh nak solat sempurna macam biasa, tak boleh berdiri, tak boleh nak apa atas kursi, cubalah. Ramai sangat dah yang boleh kembali solat dengan sempurna. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Kalau Allah kata izinkan jadilah kita dengan usaha kita, dengan doa kita, insya-Allah. Kita jangan orang kata jangan takut nak mencuba. Kalau kita tak cuba, mana kita tahu ni sesuai dengan kita ke tidak kan? Kita kena cubalah. Kenapa orang boleh kita tak boleh? Bila orang boleh tu, aku pun nak cuba, insya-Allah Allah izin, aku pun nak juga solat macam biasa balik. Tak adalah nak heret kursi sana sini kan. Bawa pergi mana, bertongkat kursi, bawa kursi sana sini. Kalau boleh naklah solat tu sempurna tu kan, sempurna daripada amalannya. Amalan tu antara kita bertahu macam mana amalan kita. Sempurna tu maksudnya boleh berdiri, boleh rokok biasa, boleh sujud macam biasa kan. Itu maksudnya. Walaupun kita tak sakit pun kena buat kan solat. Itulah. Tapi bukan boleh kita usaha tu, kita usaha makanlah suplemen apa-apalah. Kalau nak cuba si Mary ni terbaik lah, sebab kami dia semua ejen-ejen ramai dalam ni yang yang dah sempurna balik badan tu, daripada dulu atas kursi sekarang dah boleh sempurna balik semayang biasa kan. Memang ini dah dekat kalau mudah-mudahan kalau Allah izin Ramadan dah nak sampai kan, kita nak berterawih. Kalau nak terawih yang biasa, saya tahun lepas saya buat sampai 20. Tapi memang penat. Tapi kalau kita sihat, alhamdulillah lah, boleh macam biasa kan. Tak adalah nak heret kursi sana sini kan. Itulah, kita berusaha saja. Mudah-mudahan kita dapat berterawih tahun ni. Tahun ni kita berterawih kan. Pergi ramai-ramai kawan-kawan dengan saudara mara. Okey. Tu Cik Noh, kita orang Terengganu, boleh kontak orang Terengganu. Saya Perak, Ipoh boleh COD, free COD je. Kalau Ipoh saya sedekah je untuk duit minyak hantar ke rumah. Dekat je kalau Ipoh, sekeliling-keliling ni berapa sangat kan. Kalau Ipoh memang saya free COD. Kalau jauh tu kena post lah. Saya post satu Malaysia, mana-mana pun saya post. Guna JNT ke, guna pelaju ke, semua boleh. Janji tuan-tuan nak cuba. Share dengan kawan-kawan. Tengok kawan-kawan tu ada yang pergi solat atas kursi, tak boleh bangun. Suruh dia cuba, mana tahu kan berkat kita showkan pada kawan-kawan tu, boleh dia semayang normal balik kan. Seronok kita tengok kawan kita macam tu kan. Saudara kita, mak yang muda-muda ni, mak ke ayah ke, tengok solat atas kursi. Belikan. Anak kena belikan lah. Tak nak suruh ayah belikan ayah, hadiahkan ayah dengan mak sebotol seorang kan. Basar pahala tu kalau mak kita balik sihat. Cik ni tak ada mak dah, tak sempat pun, mak sakit tu, si Mary tak ada, bagi ubat lain je kan. Kita usaha, kita nak ke mak ayah kita sihat, kita cuba.
Memang ramai sangatlah yang dah kembali sihat sebab si Mary ni. Itu yang kita nak share ramai-ramai. Sampaikan, kita tengok saudara mara kita, kawan-kawan kita sakit lutut, sakit itu, kita suruh beli kan. Syorkan, tunjuklah FB akak ni Asia Hamid tu, ada lah dalam tu kan. FB Asia Hamid, keluarlah nama akak ni. Banyaklah berkenaan si Mary dalam tu. Boleh tengok, boleh forwardkan pada kawan-kawan, boleh sharekan ke kawan. Bagi tak suruh dia orang dengar sendiri kan. Kalau dia kita malas nak cerita, suruh dia dengar sendiri. Ni cubalah ubat ni, kakak ni cakap. InsyaAllah kalau orang nak sihat, bila orang memang orang dengar. Kalau acik lah, kalau dengar nak sihat tu, sukalah dengar kan. Sihat, lepas tu bila dah sihat dia cantik, kan. Bila dah sihat dalam kita dah cantik tu, walaupun kita tua, adalah nak jugalah orang kata sedap mata memandang kan. Tak adalah orang kata baru 50 tapi orang kata dah macam nenek kebayan. Tak nak macam tu. Maaf lah gurau je ya. Tak adalah semua orang cantik-cantik belaka. Semua orang cantik kan. Itulah kita berusaha sahaja. Tapi itulah nak cakap krem kaki ni memang ada kot yang sama-sama macam saya ni suka krem kaki. Bayangkan kaki. Sebenarnya saya kat office pernah nak jatuh tau. Sebab tiba-tiba dia kejang duk dipijak. Kalau kena macam tu, kita cepat-cepat duduk, kita rehatkan kaki kita tu, urut dia, tarik kaki tu naik atas, kemudian macam ni kan. Macam ni kan kaki dulu kat depan ni, naikkan macam ni pelan-pelan elok balik. Itulah akak selalu buat. Bila jadi je tolak kaki naik atas, tegangkan balik urat sini tu, tegangkan, lepas tu rehatkan balik, rehat lama dia elok. Tapi dia masa sakit tu yang tak boleh nak kata sakit dia. Dia memang tak lama, kadang-kadang 20 minit dia jadi, 10 minit dia jadi. Tapi sakitnya tu ya Allah, Tuhan yang tahu. Itulah, janganlah jadi lagi. Syukur sangat jumpa si Mary ni. Kan? Kalau tidak tak tahulah. Dia sakit dia tu sakit lah. Kalau orang yang tahulah macam mana. Dia betis tu macam dia pulas tu macam ni. Macam tu. Bila dia buat macam tu, rasa macam terkunci. Sakitnya. Bila kita boleh rasa kita punya betis tu keras. Keras. Sakit dia. Itulah yang akak alam kata sakit deritanya tu kan. Memang sakit sangat. Cubalah si Mary ni. Bukan, dia berbagai-bagai sebenarnya. Ini dah nak puasa ni kan. Untuk siapa yang gastrik pun terbagai. Esok kan insyaAllah saya bawa tajuk gastrik. Esok gastrik kita bawa untuk gastrik saja. Nanti campur-campur banyak sangat susah kan. Hari ni untuk krem kaki. Siapa krem kaki, cubalah panjang-panjangkanlah pada kawan-kawan yang masalah sakit saraf ke urat, otot. Selalu kalau orang yang banyak kerja sakit, orang kata urat belikat, urat bahu ni. Itu kalau banyak buat kerja, memang sakit kat belakang. Dulu saya pun macam tu juga, banyak menulis kan. Sakit kat belakang, banyak tengok komputer, memang akan sakit tengkuk. Kalau siapa yang kerja banyak tengok komputer, mesti sakit kat belakang ni. Cuba. Memang kata dia elok untuk dia kata dia merawat, bukan merawat, dia ni bukan ubat tau, dia menambah kita punya vitamin badan kita. Sebabnya kita dah lemah tu, sebabnya dah kekurangan nutrisi kita tu, tak cukup dah untuk kekuatan badan kita. Itu yang kita jadi lemah. Macam yang krem kaki akak ni, kurang nutrisi, kurang nutrisi tu kita dah kurang daripada maknanya mineral, lepas tu kalsium, dah kurang. Tu yang kita tambah, sebab dalam si Mary ni lengkap semua ada. Itu sebab kita makan sebiji pun dah memadai, dah mengembalikan kekuatan badan kita. Kita kemam pagi malam, kita banyak belanja, makanlah 2 biji satu hari. Kalau tak satu pun dah cukup. Dah cukup dah. Itu saja akak nak share ini. Tolong share dengan kawan-kawan, dengan saudara mara. Siapa yang ada masalah kejang urat, kejang kaki, kebas kaki tangan, selalu kebas yang sendi-sendi ni sakit ke apa semua kan, cepat rawat dia. Jangan dibiarkan. Sebab sakit sendi, sakit saraf ni, kalau kita tak rawat, itu yang terus kita akan lumpuh. Takutkan dengan lumpuh. Doktor mencakap, kalau sebab akak dulu sakit daripada dalam punggung ni tau, urat dia. Itu dia kata mungkin nak cari jadi saraf lah, akak tunjang kan. Sebab tu jangan biar
Jangan urut sangat. Urut pun tak elok tau. Kalau kita betul-betul dapat pakar yang urut tu, yang betul-betul pandai, tak apa. Kita main pakai urut je, benda kat dalam kita tak nampak, saraf kita halus-halus. Jangan terlalu kerat urut. Akak dulu pun selalu tempat doktor pernah marah dah. Dia kata jangan selalu sangat urut, sebab kita tak nampak urat apa kat dalam tu yang rosak, yang tambah lagi rosak apa semua. Kan, urut pun kena tengok ingat orang yang betul-betul pandai ke tidak. Jangan main bantai urut je kan. Itu saja. Jangan terima kasih siapa-siapa yang sudi, semua kawan-kawan yang sudi dalam ni, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Esok nak bawa topik gastrik. Esok gastrik. Ini kita nak sambut puasa ni. Memang siapa yang gastrik, eloklah standby sendiri ni. Esok akak cerita kenapa elok untuk gastrik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Esok jumpa lagi insya-Allah. Besok pun pukul 3 juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.